Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat petang kepada kawan-kawan. So, apa yang kita nak buat untuk hari ni ya? Kita nak buat apa untuk hari ni? Okey, so apa yang saya kongsikan diharap boleh memberi panduan kepada semua orang. So, apa yang kita melihat kepada WTI adalah market WTI semakin hari semakin membuat satu movement ke bawah. Tapi dalam pada movement ke bawah, dia perlu membuat satu kenaikan untuk membuat penurunan. Kenapa dia jadi macam tu? Cuba korang fikirkan. Sebab kita kena ingat, market breakout akan pull back untuk kita cari entry. Market rejection akan pull back untuk kita cari entry. So, benda yang sama yang akan berulang setiap hari dan setiap hari. Okey, kalau kita buka di time frame H4, kita boleh lihat pergerakan market semakin hari semakin ke bawah. Dan kalau kita buka di time frame daily pun, kita nampak dia dah start membuat satu support level dekat sini di time frame daily dan membuat satu resistance dekat atas. So, ini adalah trading range kita untuk daily. Ini atas, ini bawah, ini dan juga atas. Tapi kita lihat di time frame H1, dia pergerakan dia agak berbeza. Pergerakannya agak berbeza. Tapi apa yang kita boleh lihat dekat sini, penurunan dan demi penurunan. Dan kalau kita melihat dekat sini, ada satu structure breaker dekat sini di time frame H1. So, ini dan juga ini dan juga ini. So, kalau kita buka kepada candlestick, kita akan nampak pergerakan market daripada sini turun bawah dan turun bawah. Makna kata apa? Makna kata market ni dah ready untuk membuat penurunan dan penurunan. Okey, so ini apa yang kita buat adalah resistance dan juga support. Tapi dalam keadaan resistance dan juga support, kita ada satu swap zone dekat kawasan sini. Kita ada engulfing untuk buy, dan bila market datang dekat sini, dia break dia punya engulfing. So, bila dia break, dia bagi tahu dekat sini dia bertukar arah daripada buy kepada seller. So, ini adalah kawasan yang boleh dikatakan kawasan untuk kita mencari entry position. Mencari entry position mudah, tapi kita nak cari confirmation tu akan jadi lebih susah. So, ini adalah kawasan yang mana engulfing untuk buy menjadi engulfing untuk sell. So, bagi saya, ini adalah satu structure yang menarik untuk kita gunakan untuk kita mencari entry. Cuma kita kena monitor dululah apa yang bakal terjadi oleh market. Ini adalah structure breaker yang market buat untuk kita. Okay, so ini adalah structure bracket yang kita boleh buat untuk kita. Begini. So, beginilah cerita dia. So, ini adalah planning saya. So, andai kata planning korang adalah sama dan korang boleh follow. Tapi kalau planning korang adalah planning yang berbeza, jangan follow rapat-rapat. Takut kena ada apa-apa lah, COVID ke apa ke kan. So, ini adalah kawasan untuk saya nak mencari entry. So, kalau contoh kita nak gunakan swap zone ni sebagai kita punya SL, kita boleh letakkan SL kita di atas ni sahaja. Kita boleh letak SL di atas ni. Dan kalau peluang kita ataupun kita punya kekuatan capital kita besar, kita boleh letak dekat atas ni lah. So, ini adalah pandangan saya sahaja. Bukan kata benda ni confirm akan jadi, tapi insya-Allah. Tapi dia perlu buat satu restructure baru, dia perlu buat satu resistance baru dekat sini, dan dia perlu turun semula dan naik semula. So, ini adalah planning saya sahaja. Planning saya sahaja. So, ini adalah planning saya sahaja. So, andai kata korang punya analisa sama, jadi korang boleh follow. Tapi kalau analisa korang tak sama, jangan follow rapat-rapat lah. So, ini adalah pandangan saya untuk WTI untuk sesi hari Jumaat ni. So, boleh tengok dulu price action sama ada dia break ataupun tak break. Lepas tu korang boleh monitor rapat lah benda-benda apa yang korang nak cari entry apa sebagainya. So, dalam kawasan ni, selagi mana dia tak buat confirmation, selagi itulah korang
kan floating, entry floating. So kita menunggu di time frame M15. So sekiranya dia ada membuat setup untuk sell. So kalau kita tengok dekat sini pun kita ada ABC sell yang dah valid. Kenapa saya kata dah valid? Sebab dia dah break level B kita. Dia dah break, dia pull back je sekarang. So andai katalah dia tak ambil order dekat zone pink kita, korang boleh gunakan zone pink ni sebagai entry point korang yang seterusnya. Okay, kau boleh gunakan sebagai entry position korang yang seterusnya lah. 1, 2 SL 1, 2 SL pun boleh juga. So risiko besar lah, risiko agak besar. So gunakan capital yang sesuai untuk korang nak entry. InsyaAllah kalau ada feedback, ada yang menarik, kita boleh masuk je, tak ada masalah. Selagi mana kita jelas kita punya risk and reward kita, insyaAllah benda ni akan jadilah. Malam kita pun ada entry sell dekat kawasan sini, ABC sell ni, dan dia pergi kepada TP1 kita lah. Kita masuk dekat kawasan sini, dia pergi dekat TP1 dan seterusnya dia hampiri TP2 tapi dia tak sampai lah. Tapi Alhamdulillah dia pagi-pagi kita tengok dah running 200 pip, betul tak? So ini adalah untuk hari ni. So korang boleh melihat dekat sini, ataupun korang nak tunggu dekat time frame yang lebih kecil lah, untuk korang dapatkan risiko yang lebih kecil lah. Contohnya lah, ni adalah contoh lah, saya tak gunakan sangat ABC sell dekat time frame M5. So ini adalah contoh ABC sell yang bakal terjadi. So dia break, tunggu pullback, korang boleh entry lain lah. So bagi make sure dia break dulu level B ni, lepas tu korang tunggu dia pullback. Ini adalah risiko yang kecil lah. Kalau korang nak gunakan risiko yang besar, korang boleh gunakan time frame M15 tadi. Okay, tapi saya masih pegang kepada time frame M15 saya untuk saya nak cari entry saya. InsyaAllah moga ada rezeki. So, Assalamualaikum dan selamat datang.